Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah saya iaitu Profesor Madya Dr. Fazilah Abdul Rahman. Pertama sekali, nama saya Muhammad Ikhwan Yanil bin Abdullah, pemegang nombor matrik 206416. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan saya iaitu kemahiran belajar cara belajar. Apa itu kemahiran belajar cara belajar? Kemahiran belajar cara belajar merupakan satu bentuk kemahiran untuk memperoleh teknik pembelajaran secara efektif dengan atau tanpa guru. Kemahiran belajar cara belajar juga merupakan kemahiran seumur hidup. Kemahiran ini perlu diajarkan kepada semua murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan serta membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan bercakap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berupaya untuk mengamalkan pembelajaran seumur hidup dalam diri mereka. Objektif kemahiran belajar cara belajar. Pertama, pelajar berupaya mempelajari sesuatu dengan atau tanpa guru. Murid mampu mengulang kaji sendiri walaupun tanpa bimbingan guru. Dengan kemahiran ini, murid tidak terus bergantung kepada guru dan murid juga mampu meningkatkan kemahiran dan kognitif mereka dengan lebih berkesan. Kedua, membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri. Refleksi sangat penting kerana dengan refleksi kita dapat mengetahui keberkesanan sesuatu kemahiran yang digunakan oleh pelajar. Ketiga, membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain. Murid bukan sahaja dapat mengaplikasikan dalam pelajaran, malah dapat menggunakannya dalam kehidupan serta memberi banyak manfaat kepada murid apabila mereka menggunakan kemahiran belajar cara belajar. Keempat, membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Untuk menggunakan bahan lain, mereka akan berupaya mempelajari sesuatu dengan menggunakan bahan lain tanpa berurusan dengan guru. Dan mereka akan membina aspek-aspek yang positif seperti bertanggungjawab dalam pelajaran mereka sendiri. Rasional kemahiran belajar cara belajar. Masa, pengetahuan dan maklumat yang diterima dalam bilik darjah sangatlah terhad. Kedua, murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Yang ketiga, murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu persekolahan. Keempat, murid perlu meningkatkan tahap keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu. Terakhir, kemahiran belajar cara belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di dalam kalangan murid. Antara teori yang mendasari tajuk kemahiran belajar cara belajar. Pertama, teori pembelajaran humanistik. Teori pembelajaran humanistik ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran memanusiakan manusia seseorang manusia. Untuk memanusiakan manusia. Ia juga menyediakan asas kepada perkembangan pelajar supaya pembelajaran sepanjang hayat berbentuk kearahkan diri dapat berlaku. Antara prinsip bagi teori pembelajaran humanistik ialah seperti mementingkan cara belajar, penilaian kendiri hasil kerja pelajar selepas mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan, serta persekitaran yang tidak mengancam diutamakan kepada pelajar. Manakala pembelajaran konstruktivisme pula merujuk kepada idea bahawa pelajar membina pengetahuan untuk diri mereka sendiri. Teori pembelajaran konstruktivisme ini telah dipelopori oleh Jean Piaget, Jerome Bernard, Lev Vygotsky, John Dewey dan Seymour Papert.
Mereka merupakan ahli-ahli psikologi dan ahli-ahli pakar pendidikan. Pandangan bahawa proses pembelajaran adalah aktif dan dinamik serta berkembang sedikit demi sedikit hingga sepanjang hayat seseorang individu melalui pembelajaran ini. Antara kajian-kajian yang berkaitan berkenaan kemahiran belajar cara belajar, yang pertama ialah kajian tentang kawalan diri, gangguan belajar, masa lapang dan kesejahteraan pelajar. Kajian ini menunjukkan bahawa aspek sosial mengganggu aspek akademik dan dianggap sebagai tekanan tambahan kepada pelajar. Dengan ini, pelajar digalakkan untuk menimbangi masa dengan sebaiknya agar pencapaian akademik dan kurikulum dapat dicapai dan menjadi manusia yang seimbang. Kedua, kajian pendidikan seumur hidup. Kajian ini menerangkan bahawa pendidikan itu berlangsung apabila manusia tersebut dilahirkan sehinggalah seumur hayat manusia itu. Pendidikan seumur hidup ini tidak tertakluk kepada pendidikan akademik, malah ia juga menekankan kepada pendidikan berkemahiran. Ketiga, kajian kepentingan pemikiran dan amalan refleksi dalam pengajaran sains di kawasan luar bandar. Pemikiran dan amalan refleksi ini terhasil daripada cetusan idea yang dikemukakan oleh Dewey pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul How We Think. Beliau menyatakan individu yang mempraktikkan pemikiran refleksi akan sentiasa aktif dalam memikirkan masalah yang dihadapi, komited untuk mencari jalan penyelesaian, sanggup mengorbankan masa bagi memastikan masalah yang dihadapi dapat diatasi dan sentiasa menerima pandangan dari luar yang berpotensi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Yang keempat, kajian pelaksanaan pembelajaran berkumpulan. Berdasarkan hasil kajian ini, dapat dibuktikan bahawa pelajar lebih gemar untuk mempelajari sesuatu pembelajaran secara berkumpulan kerana mereka boleh nukar pandangan dan idea bersama mereka. Kelebihan kemahiran belajar. Pelajar dapat menerapkan pembelajaran sepanjang hayat melalui kemahiran belajar. Kemudian, pelajar juga dapat meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu dalam suatu mata pelajaran. Kemahiran belajar cara belajar juga dapat memupuk murid untuk menaikkan semangat mereka apabila berhadapan dengan orang yang ramai. Kemudian, kemahiran belajar cara belajar dapat mengajar murid untuk membuat refleksi serta membentuk pelajar menjadi seorang pelajar yang bertanggungjawab dari segi pembelajarannya. Limitasi kemahiran belajar cara belajar. Pertama ialah sikap belajar. Sikap belajar pada masa kini dapat didapati semakin ramai kurang tumpuan dan kurang minat dalam mengikut sesi pengajaran dan pembelajaran. Kedua, proses pembelajarannya lebih kepada murid dan tidak lebih kepada proses pembelajaran dua hala. Aplikasi kemahiran belajar cara belajar. Guru perlu menilai secara formatif dan sumatif serta merekodkan segala aktiviti dan pencapaian murid. Guru juga perlu membuat pembelajaran berkumpulan. Pembelajaran berkumpulan dapat memberikan murid bertukar-tukar pandangan dan dapat memperbaiki kelemahan diri murid. Guru perlu menentukan objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran perlu dipaparkan agar murid dapat memahami konsep dan skop pembelajaran. Guru juga perlu menyesuaikan gaya pengajaran dan gaya pembelajaran murid agar guru dapat menghasilkan murid yang berkualiti. Perumusan, penguasaan kemahiran belajar cara belajar mampu untuk membantu pelajar menggunakan masa secara berkesan. Bukan sahaja pelajar dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan dalam proses pembelajaran, pelajar sendiri serta cuba untuk mengatasinya. Namun yang lebih penting, pelajar mampu membuat pembelajaran kendiri secara efektif dan bersesuaian dengan penekanan aspek pembelajaran sepanjang hayat oleh Kementerian Pelajaran. Sekian, terima kasih.